Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua para subscriber saya, para viewers, penonton-penonton semua di Nohas TV ini. Jumpa lagi dengan saya, Shima, dalam Nohas TV. Okeylah, saya nak siap-siap ambil saya punya headphone sebab saya nak react daripada channel Drama Politikus. Betul. Drama Politikus di sini. Subscribe ya, ramai-ramai ya. Okey, tajuknya apa tahu? Ini tajuk yang direkomendkan oleh kawan-kawan subscriber di bawah di ruang komentar sana. Tajuknya ialah kenapa Chinese Indonesia lebih patriotis berbanding Chinese Malaysia? Kenapa? Apa masalah? Kita nak tahu permasalahan dia dan apa yang membuatkan Chinese di Indonesia lebih patriotis. Nak tahu? Nak tahu? Saya pun nak tahu. Sebab soalan ni pun dah lama berlega-lega di dalam fikiran saya. Apa yang Indonesia buat sampai Chinese mereka, Tionghoa mereka lebih Indonesia? Kan? Sampai hilang. Tak nampak macam orang Chinese pun. Ada macam memang pure orang Indonesia. Okey, jom kita tengok. Full screen, play. Bicara soal perayaan keagamaan dan kaum, Malaysia dan Indonesia mempunyai banyak persamaan. Betul. Antaranya perayaan Tahun Baru Cina ataupun perayaan Imlek. Namun yang membezakan antara Cina di Malaysia dengan kaum Tionghoa di Indonesia adalah pada penguasaan bahasa rasmi atau dalam bahasa Malaysia dipanggil bahasa kebangsaan. Ini menimbulkan banyak pertanyaan di kalangan orang Malaysia mengenai rahsia sukses Indonesia melakukan asimilasi antara penduduk pelbagai kaum. Tidak jarang yang menjadikan Indonesia, khususnya kaum Tionghoa di sana, sebagai contoh keturunan Cina atau Tionghoa yang cintakan negara dan tidak bersikap rasis. Nama saya Johnny Matius, tapi saya biasa dipanggil Johnny Lim. Saya dari veteran marinir dari Kesatuan Taifib. Saya keturunan Tionghoa, tapi tumbah darah saya Indonesia. Kalau mengikut statistik, di ASEAN negara yang mempunyai warga negara berketurunan Cina terbesar adalah Indonesia dengan 7.6 juta. Di tempat kedua adalah Thailand dengan 7.2 juta. Dan barulah Malaysia dengan 6.9 juta. Malaysia tempat ketiga. Jadi, apakah rahsia orang Cina di Indonesia terlihat lebih fasih berbahasa Indonesia berbanding orang Cina di Malaysia? Inilah Drama Politikus. Okey. Check this out. Okey. Saya nak tahu. Apa masalahnya kan? Malaysia sampai sekarang masih tak boleh do something about this. Apa masalahnya? Daripada segi apa? Sebenarnya persoalan bahasa bukan sekadar percakapan. Ia adalah inti kepada persoalan besar pembinaan peradaban atau ketamadunan sesebuah negara. Ya, tu saya setuju. Seorang Chinese di Indonesia bisa berbahasa Indonesia bukan sahaja menunjukkan kesatuan dengan warga negara kaum lain. Ia juga menimbulkan semangat patriotisme. Sudah pasti bukanlah kami bermaksud warga negara yang tidak cekap berbahasa rasmi atau bahasa kebangsaan itu tidak bersikap patriotik. Bukan. Tapi ia merangsang pembentukan jiwa negara bangsa yang lebih solid. Buktinya, sejak merdeka hingga kini, Malaysia masih lagi berbicara tentang pembentukan negara bangsa yang tidak selesai-selesai. Padahal sudah hampir lebih 70 tahun meh. Sedangkan di Indonesia, persoalan ini sudah selesai. Well, bukan hanya di Indonesia. Majoriti negara besar sebetulnya sudah beres pembentukan negara bangsa. Lihat Jepun, Korea, Turki, termasuk negara Arab di Timur Tengah. Namun ini sangat berbeza dengan Malaysia. Kenapa ya? Ada yang beralasan ini gara-gara Malaysia terdiri dari pelbagai kaum yang mempunyai bahasa yang berbeza. Bukan itu saja, tanpa disedari, dua kaum terbesar di Malaysia setelah kaum Melayu berasal dari dua tamadun kuno dunia, iaitu China dan India.
Jadi, dua peradaban baru yang bertembung dengan satu kaum asal iaitu Melayu yang juga mempunyai sejarah peradaban yang tidak kalah dengan tamadun Cina dan India. Namun stop, kejap. Kejap. Sekejap. Kalau itulah alasan kita, bagaimana pula dengan Indonesia yang mempunyai 718 bahasa berbeza yang dituturkan oleh 1340 suku bangsa di tanah air menurut sensus BPS tahun 2010. Mereka mempunyai 1340 bangsa, sedangkan kita hanya 3 kaum. Nah, disinilah terletaknya inti perbincangan. Adakah perbandingan antara 3 kaum di Malaysia versus 1340 suku di Indonesia itu perbandingan yang fair? Sebabnya walaupun Malaysia hanya mempunyai 3 bahasa yang berbeza, di Malaysia tidak menjalankan proses asimilasi bahasa seperti yang terjadi di Indonesia. Sebaliknya, Malaysia masih mengamalkan integrasi. Jadi apa bezanya? Bezanya ada banyak, tapi kami memilih untuk fokus kepada satu sebab utama, iaitu pendidikan. Pendidikan di Indonesia tidak wujud 2 aliran berbeza. Bukan hanya mereka bertanah air satu, berbahasa satu, dan berbangsa satu. Indonesia juga berpendidikan satu. Semua Inilah satu yang disebut asimilasi tadi. Sementara di Malaysia wujud 2 aliran pendidikan primer dari dulu sehingga kini. Yang pertama, sekolah kebangsaan, iaitu sistem yang memakai bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar. Dan yang kedua, sekolah vernakular yang memakai bahasa ibunda, iaitu Mandarin atau Tamil. Walaupun begitu, jangan salah faham. Sekolah vernakular tetap mengajar subjek bahasa Malaysia dalam sekolahnya. Ya, betul. Hanya saja ia tidak menjadi bahasa percakapan atau pertuturan utama oleh anak-anak dan para guru. Di antara 2 ini wujud sebuah lanjutan dari pertembungan antara sekolah kebangsaan dan sekolah vernakular, iaitu sekolah jenis kebangsaan yang masuk dalam kategori sekolah kebangsaan. Ini menjadi alternatif kepada kaum-kaum tertentu dalam pendidikan. Sekolah jenis kebangsaan ini sama ada jenis kebangsaan Cina ataupun jenis kebangsaan Tamil. Sungguh pun begitu, persoalannya adalah, adakah semua warga negara di Malaysia, terutama yang berbangsa Cina, fasih berbahasa Malaysia? Kebanyakannya fasih. Kajian dari Fakulti Kadang Pendidikan ada yang tak Universiti fasih. Putra Malaysia UPM terhadap Kebanyakannya lah. 414 pelajar sekolah Kebanyakan jenis fasih. kebangsaan Cina di Kuantan mendapati hanya 55.7% masih tidak fasih berbahasa Melayu. Walhal berdasarkan Perlembagaan 152, bahasa Malaysia Duduk kat adalah Malaysia bahasa tak tahu rasmi. cakap bahasa Melayu. Manakala Akta 1963 dan 1967 mengangkat bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Ini bermakna bahasa Malaysia bukan untuk bangsa Melayu sahaja, untuk semua. untuk sebuah bangsa Malaysia. Kalau di sekolah jenis kebangsaan pun tahap kemahiran bertutur bahasa Malaysia kurang dari 50%, apakah mungkin peratus ini meningkat ketika di universiti dan ketika di alam pekerjaan nanti? Tidak heran isu pendidikan dan sekolah sering menjadi modal politik di Malaysia. Sama ada pihak yang menentang seperti sebahagian parti-parti berasaskan Melayu, atau ada pihak yang menyokongnya seperti parti-parti kaum Cina di Malaysia. Sampai ke sudah, Malaysia tidak akan pernah maju jika hal ini sering menjadi permainan Inilah para politikus untuk Cakaran mendapatkan kuasa, Malaysia hari-hari. yang menjadi eksperimen dan uji kaji, dan diberikan harapan palsu adalah rakyat dan generasi-generasi baru yang akan mendiami Malaysia 10 tahun, 50 tahun, dan 100 tahun ke hadapan. Sebagai penutup, kemajuan sesebuah negara bergantung kepada jiwa sesebuah negara untuk dipersembahkan kepada dunia. Dan jiwa sesebuah negara ditentukan oleh jiwa sesebuah bangsa. Bangsa di sini bukanlah bangsa yang terpisah oleh sekat-sekat bahasa ataupun ras, tetapi bangsa Malaysia atau bangsa Indonesia. Bangsa sesebuah negara, negara bangsa. Negara bangsa. Bahasa jiwa bangsa menjadi kata-kata keramat yang masih lagi menjadi teori di Malaysia. Manakala kalimat dalam lirik lagu Indonesia Raya,
bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, sudah menjadi realiti di dalam masyarakat Indonesia. Sudah terlaksana. Takkanlah ketika Indonesia sudah menjadi 4 kekuatan besar ekonomi, Malaysia terkial-kial dengan wacana dan diskusi pembentukan bangsa Malaysia dan isu-isu bahasa yang seharusnya sudah diselesaikan dari awal lagi. Tak sudah-sudah. Itulah dia. Sekarang saya dah faham. Penggunaan satu bahasa yang menyatukan semua kaum di Indonesia. Tak kira orang tu India, Tionghoa, Melayu, Jawa, Bugis, Batak, dia gunakan satu bahasa je. Bahasa Indonesia yang berakar daripada bahasa Melayu yang disempurnakan menjadi satu bangsa Indonesia. Settle. Jadi, Malaysia bila nak ikut jejak? Tak tahulah. Kan? Ahli politik pun masih bercakap sampai sekarang. Tak bila nak sudahlah. Letih nak ikut. Itulah pasal saya tak suka bab-bab politik ni. Memang tak sukalah. Boring. Boring. Harapan palsu je semua tu. Okey? Janji kita hidup dengan cara kita yang sekarang. Aman dan damai sudah. Lepas tu kita react video. Kan? Okey, itu saja daripada saya. Kita jumpa lagi dalam video reaction yang lain. Tapi sebelum itu jangan lupa ya, subscribe channel ini ya. Drama politikus di sini. Memang banyak drama. Hari-hari banyak drama. Macam itulah dunia. Tak ada yang sempurna. Tak ada yang sempurna. Kalau kita tengok dekat negara tu macam ni rupanya ada yang kurang. Mana ada yang kurang? Rupanya ada bagusnya negara ni. Macam itulah. Lebih kurang bertoleransi. Kita duduk kat Malaysia ni lebih toleransi, itu je. Okey? Yang penting kehidupan kita bahagia, aman, sejahtera. Okey? Okey, itu saja daripada saya, Nur Hasimah Syafrizal. Anak orang Minang, lahir dekat Indonesia sana, membesar di Malaysia dan jadi warga negara Malaysia. Okey, jumpa lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semua. Bye-bye.